Okey. Boleh faham arahan cikgu? Jelas ke? Okey, yang baru masuk awak cuba buka whiteboard. Jangan buat apa-apa lagi pada whiteboard. Awak cuma ambil gambar siap-siap latihan yang awak dah buat tadi. Sekejap lagi cikgu akan assign untuk whiteboard mana awak punya. Okey, kalau tak cukup whiteboard nanti cikgu akan tambah. Okey, dah ada berapa orang ni? 19. Okey, 19 lah cikgu tambah whiteboard. Sekarang dah ada 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, dia limit sampai 20 sahaja. Okey, it's okay, tak apa. Setakat 20 orang saja yang boleh ni. Cikgu dah cikgu nak try tambah lagi. Okey, dia limit sampai 20 sahaja. Okey, so sekarang ni kalau cikgu tengok cukup ada 20 whiteboard. Okey, jadi awak masing-masing dah klik ke pada whiteboard? Awak boleh on mic. Oh, okey. Oh, lupa. Ada yang baru masuk tu tak dapat link Okey, yang ada baru masuk tu tak dapat link. Okey, terima kasihlah Rohinish dengan Wan Jinian ada sharekan link tu. Okey, tolong on mic. Semua on mic pun tak apa. Awak perlu request ke? Awak perlu request untuk buat ni? Cikgu memang buka dah whiteboard tu memang boleh, tapi nak set private atau nak share link tu. Macam mana? Memang saya start a new whiteboard, dia memang boleh buka satu whiteboard lah. Yang boleh buka kan? Okey. Ada siapa-siapa yang tak boleh buka whiteboard? Ada tak? Siapa-siapa yang tak boleh buka whiteboard? Okey, cikgu akan... Cikgu. Ya. Cikgu kena install ke? Tak perlu install. Saya klik kata kena install kat Play Store. Dia kata kena install Jamboard. Oh, ya ke? Siapa lagi yang ada masalah? Dekat phone kot. Okey. Awak ada masalah tak untuk install? Cikgu nak tanya. Awak ada masalah tak untuk install? Kalau rasa phone awak dah tak cukup space, okey, cikgu faham sebab phone masih ada yang limited kan. Okey. Awak tak perlu install lah. Okey, kalau kata yang tak ada whiteboard, berapa orang tak boleh access whiteboard? 1. Iki lagi? Oh, ramai. 1, 2, 3. Oh, ramai tak boleh access Okey. Baik. Okey. Yang tak boleh access whiteboard, okey, terpaksalah guna cikgu create dulu dekat cikgu create dekat task submission. Okey, yang ada whiteboard, okey, cuba yang lain turunkan tangan. Yang lain turunkan tangan. Alright. Okey. Okey. So yang boleh access whiteboard, angkat tangan. Cikgu nak tengok. Cikgu nak assign whiteboard mana. Okey, alright. Okey. Cikgu akan baca nama ni. Awak whiteboard yang keberapa awak punya Okey, join whiteboard yang pertama. Okey, John. Dengar cikgu bagi arahan ni. Join whiteboard yang pertama. Nawal, whiteboard yang kedua. Wan Jinian,
3, Rohinesh 4, Tivashini 5. Okey, boleh? Cikgu ulang John 1, Nawal 2, Wong 3, Rohinesh 4, Tivashini 5, Afikah 6. Okey. Okey, yang tak ada cikgu buat cikgu akan buat create dekat ni task submission. Okey, yang dah cikgu assign tu awak boleh dah attach awak punya latihan tadi masuk dalam whiteboard yang cikgu sebutkan number tadi. Monish tadi Afikah berapa tadi Afikah cikgu kata? Nombor 6 cikgu. Saya try tekan link. Dah download dah Jamboard tu. Tapi bila tekan, dia kata unable. Tak boleh. Unable. So cikgu pun baru nak guna ni sebenarnya. Saja nak test tengok. Okey, it's okay, tak apa. 6 lah. Afikah sepatutnya 6 tapi tak boleh nak ni tak boleh nak buat Ya, Okey, cikgu. it's okay. So maksudnya Simonish ambil yang ke-6. Okey, Simonish boleh? Cikgu? Ya? Cikgu, saya pun tak boleh cikgu sebab dia kata view only. View only? Kena request cikgu. Kalau nak edit and paste Okey. apa-apa. Okey, cikgu share link yang baru lah. Okey, cikgu share link yang baru sebab tadi cikgu copy dah link tadi yang betul. Okey, it's okay. Mungkin tadi yang sebelum share punya. Okey, sekejap okey. Ambil yang cikgu baru bagi ni. Klik dekat yang cikgu baru bagi. Yang belakang dia ada sharing. Okey, mungkin yang tadi tu sebelum cikgu ubah setting. Okey. Okey, cikgu create untuk task submission trigonometry 1 class 3A5 and 3AC. Okey, yang dah dapat yang dah boleh akses dekat kena request juga Ya, cikgu. Tak boleh. Okey, tak apa. Okey, cikgu baru tahu. Cikgu pun baru belajar. Cikgu buat sebagai ni tadi. Viewer sahaja. Okey. Okey, cikgu dah update permission. Sekejap cikgu share link sekali lagi. Cikgu dah update permission. Okey, cikgu share sekali lagi Okey, link yang tu Cuba tadi cikgu hanya buat sebagai viewer. Okey, cuba tengok. Yang ni okey, cikgu Boleh cikgu. boleh. Wah, lega cikgu. Okey. Okey, boleh ni lah. Boleh awak sharekan. Yang lain-lain yang tak ada akses pada Jamboard tu, awak boleh attach dalam Mat Task Submission. Letak kat situ semua kan cikgu? Ya, semua. Pastikan jelas boleh nampak nah. Kalau tak boleh nampak, cuba dulu. Buat dulu. Cikgu, yang saya whiteboard ketiga nak akses juga. Salah saya ke atau? Apa siapa? Okey, cikgu tengok. Whiteboard yang ketiga. Sekarang ni Simonish kat mana? Simonish? Ke-6 cikgu. Simonish kat 6. Okey, yang lain boleh buat tak? Yang cikgu dah assign tu boleh buat tak? Whiteboard. Tunggu cikgu sedang cuba. Cuba. Kalau ambil masa, kita buat secara ni sajalah. Manual lah, macam sebelum ni lah, masukkan dalam Telegram dan kita bincang terus. Okey, yang lain-lain boleh masukkan dalam Telegram supaya kita boleh bincang.
Saya whiteboard nombor 2 kan cikgu? Kalau mau tanya cikgu tak ingat dah. Betul kot. John tadi nombor 1 kan? John nombor 1 tadi. Ikai cikgu tak sebut lagi kan? Wikai tadi berapa nak bagi 7 ada orang tak? Ikai ambil nombor 7 lah Ikai. Nombor 7 tak ada orang. Cikgu, saya rasa saya nanti masuk kat Telegram lah. Memang saya ni nak request juga. Oh ya ke? Okey tak apalah, tak apa. It's okay. Okey. Cikgu, saya pun tak boleh cikgu. Okey Saya tak. juga akan Okey, baik. So cikgu tutup dah lah apa yang dia punya Jamboard tu. Lain kali cikgu explore balik lah. Okey. Okey, hantar dulu pada Telegram. Yang lain-lain, semualah semua. Jamboard ni nanti kita belajar lain. Macam mana nak guna Jamboard ni. Okey, terima kasih Farah dah hantar. Okay, nanti sambil bila dah habis kelas nanti awak try explore sama pasal Jamboard. Sama-sama kita belajar macam mana nak gunakan Jamboard. Supaya lepas ni kalau kita buat group activities pun senang. Nanti cikgu akan bagi group activities. Afika dah boleh buat turun tangan dah Afika? Okey, yang lain-lain hantar. Masa sekarang ni cikgu baru terima daripada Farah je. Okay, nanti lepas ni kita cuba untuk apa guna Jamboard tu. Okay, Nawal dah hantar, Iki dah hantar. Alright. Cikgu tutup lah Jamboard tu. Okey, saya cikgu buka dulu modul. Okey. Alright, so kita discuss untuk apa yang awak dah buat. Okay, this one is new for you, trigonometric ratios. Okay, boleh faham dengan 5.1 yang cikgu dah bagi ni, modul? About trigonometric ratios. Boleh respon? Guys? Faham cikgu. Yang lain-lain? faham cikgu. Okay. Okay, baik. Kita akan go through. Okay, actually video yang cikgu sedia tu sebenarnya cikgu sedia masa tahun lepas. Okay, masa kelas yang tahun lepas. Waktu kelas tahun lepas tu cikgu hanya memang bagi video YouTube sajalah dekat pelajar-pelajar. Lepas sekarang dah form 4. Okay, sebab waktu tu tak pandai lagi, cikgu pun tak pandai lagi nak guna Google Meet. Okay, kali ni dah boleh lah. Bukan nak kata pandai pun, tapi boleh lah kan boleh ni untuk buat PDP secara online. Okay, so modul ni awak rasa macam mana? Awak boleh rasa membantu awak tak modul Ya ni? cikgu, sangat membantu. Oh, terima kasih Rohini, selalu bagi saya rasa seronok. Yang lain-lain membantu ke tak membantu? Bantu cikgu. Ya. Okay, YouTube macam mana YouTube? YouTube yang cikgu linkkan dengan this module. Awak boleh faham? Boleh. Okay, terima kasih. Okay. Okay, so based on yang cikgu dah bagi dalam modul tu, okay, cikgu malas dah nak edit semula video yang ada last year, nak cut. So cikgu buat macam ni lah, cikgu bagi reference kat awak minit ke berapa sampai minit ke berapa. Okay, actually satu video tu untuk sehari lah, sehari PDP tu. Okay. Alright, kita go to this one. You have learned what is hypotenuse in Form 1. Can you state what is hypotenuse? Apa dia hypotenuse? Dalam Form 1 dah belajar. Apa dia hypotenuse? Okay, kita tengok jawapan Tanishta. Is it hypotenuse is the longest side of right angle triangle, class?
Yes, teacher. Yes. Okay. So hypotenuse is the longest side of the right angle triangle. Ada apa-apa lagi yang awak rasa awak boleh describe about hypotenuse selain daripada the longest side? That opposite to the 90 angle. Yes, very good. And tambah and opposite to angle berapa? 90 90 cikgu. degrees. Okay, yang lain-lain pun awak boleh check apa yang awak dah isi dalam modul. You have learned what is hypotenuse in form 1. Can you state what is hypotenuse? Okay, hypotenuse is the longest side. Okay, yang pertama dia adalah the longest side of a right angle triangle. Okay, mesti nama dia mesti right angle triangle. Okay, kalau triangle yang selain daripada right angle triangle dia tak ada hypotenuse. Okay, alright. And then opposite to angle 90 degree. Mesti ada dua karakteristik ni. Okay, untuk apa nama? Untuk hypotenuse. Okay, okay, itu daripada Tanishta. Okay, good Tanishta. And then okay, kita tengok apa lagi. How to determine adjacent side and opposite side for a right angle triangle. Okay, kita tengok jawapan YN. Okay, kita tengok jawapan YN. The adjacent side, okay, adjacent side and opposite side change based on the position of the referred acute angle. Is it correct, class? Adakah yang ini juga yang awak jawab? Yes, Ke teacher. ada yang jawab macam lain tak? Ada yang jawab macam lain? Tak sama? Sama cikgu. Sama. Alright. So the adjacent side and opposite side change based on the position of the referred acute angle. Okay, nak tahu dekat mana adjacent side, nak tahu dekat mana right angle, the opposite side, awak kena tahu which acute angle yang awak refer. Okay, dalam right angle triangle tu. Okay, okay, good. UN. Okay, next. Okay, kita akan tengok Ainul. Kenapa tak label? Orang lain label tak ni, this one? Based on the following right angle triangles, label each side with their special names. Ada yang siapa yang dah label? Ainul tertinggal ke yang ni Ainul? Okay, YN saya dah tengok tadi. Okay, Vinod. Okay, kita tengok jawapan Vinod. Okay, this one answer daripada Vinod. Okay, label. Okay, the special names. Okay, setiap side yang dalam right angle triangle ada nama yang special untuk dia. Okay, yang sebelum ni awak tahu tentang hypotenuse sahaja. Okay, so sekarang ni nak name the side. Okay, opposite side or the adjacent side. Macam mana nak tahu? Tadi kita dah tengok. Based on the position of referred acute angle. Okay, yang ni jawapan Vinod betul. Okay, based on the position of the referred acute angle. Alright, so the label, okay, yang ni hypotenuse. Okay, sekarang ni refer angle dia dekat sini. Acute angle ni kat sini. Alright, so adjacent dia yang sebelah dia. Okay, yang sebelah tu adjacent. Okay, yang opposite, yang bertentangan, this one is opposite side. Okay, yang ini yang diagram yang kedua, opposite side dia berubahlah bergantung kepada di mana acute angle tu. Okay, so this angle kat sini, okay, opposite yang bertentangan dengan dia, this one is opposite side. Jangan awak kata this one adjacent pula. Okay, adjacent tu hypotenuse dia tak berubah. Hypotenuse is the longest side and the opposite dengan 90 degree. Okay, yang satu lagi side tu is adjacent. Yang sebelah tu adalah adjacent side. Okay, good. Very good, Vinod. Okay, sambil-sambil awak mark awak punya latihan tu. Okay, next kita tengok apa pula? Okay, okay, for a right angle triangle. Okay, kita tengok jawapan Tivashini. Tivashini dah ke belum tadi? Macam dah tengok dah Tivashini punya. Okay, kita tengok siapa? Heli. Okay, kita tengok yang Heli punya kat sini. For a right angle triangle, okay, the hypotenuse is the longest side, which is opposite to the 90 degree
angle. Okay, betul lah ni. Okay, hypotenuse is the longest side. Ni dia perkataan dia longest side. Okay, then the adjacent side and the opposite side change based on the position of referred acute angle. Okay, yang ni jawapannya. Okay, actually yang ni sebenarnya untuk awak, pengetahuan awak lah. Okay, sebab tu cikgu suruh isi tempat kosong saja ni. Okay, alright. Now kita akan tengok latihan. Okay, kita akan tengok latihan. Okay, tengok siapa hantar tadi. Tengok sekejap. Okay, Yiki. Yiki terbalik, tak boleh nak tunjuk. Lain kali awak bila hantar, make sure dia dalam bentuk yang boleh dibaca kalau kita nak show tu. Okay, ni Yiki, cikgu kalau cikgu tunjuk ni kawan-kawan semua kena sengit kepala. Yiki. Yiki. Boleh Yiki? Okay, Farah. Okay, Farah. Ni bagus lah. Yang ni Farah bagus ni. Yang ni cikgu nak puji yang ni. Okay, cikgu nak bagi bintang sikit kat Farah. Okay, bintang. Sebab apa? Dia ada anak panah tu nak bagi gambaran dekat mana opposite side, dekat mana adjacent side. Okay, tahniah Farah. Okay, yang ni cikgu pujilah yang ni. Okay, saya tadi nak tengok semula yang Farah punya. Okay, mana dia Farah punya tadi? Okay. Gautam nak tanya apa Gautam? Mana latihan Farah? Macam tak cukup je ni Farah. Terus ada brainstorming. Gautam nak tanya apa? Boleh tanya. Asal cikgu tengok dulu kat chat. Tadi Gautam angkat tangan. Tiba-tiba senyap. Okay, so kita tengok self-practice pula. Practice 5.1a. Okay, this one. Tadi yang cikgu ni, cikgu dah suruh awak ubah yang untuk this one kepada apa tadi? Angle BAC kan? Awak ubah tak? Yang lain? Sudah apa cikgu? Okay, good. Okay, so bila awak nak complete this exercise, okay, hypotenuse awak memang dah tahu. Untuk triangle ABC, hypotenuse is AB. Nak tulis BA pun boleh. Macam mana awak susun huruf tu tak kisah. Okay, AB boleh, BA pun boleh. Opposite side. So yang ni tengok dekat tengah-tengah dia apa? Tengah-tengah dia B. Okay, tengah-tengah dia B. So angle yang dia refer is angle B. So opposite side AC, adjacent side B. Sorry, cikgu silap dah tunjuk. Okay, adjacent side. Jangan ambil yang hypotenuse Okay, this one. BC. Okay, kemudian kalau refer kepada angle BAC. BAC yang tengah-tengah is A. So this angle opposite side BC ataupun CB. Okay, adjacent side is AC. Alright. And then angle PQR. Q di tengah-tengah. Okay, this angle. Okay, hypotenuse awak kena tengok yang opposite dengan 90 degree. Okay, ataupun the longest side. So QR, both dua-dua tu hypotenuse dia QR. Okay, and then opposite side, yang opposite dengan dia RP ataupun PR. And then the adjacent side is PQ ataupun QP. Alright. Next, kita tengok untuk the next one. Okay, R, angle R. Okay, opposite PQ, adjacent PR ataupun RP. Okay, semua dapat jawab dengan betul ke? Dapat cikgu. Okay, terima kasih respons. Yang lain-lain? Okay ke? Yang penting untuk this topic, okay, you have to know how to identify the adjacent side, opposite side and hypotenuse. Ini konsep asas dia. Basic dia dekat sini. Bila awak dah tahu nak determine the side,
Then awak boleh buat untuk trigonometric ratios nanti. Okay. Alright, so kita continue dengan next learning standard. Make and verify the conjecture about relationship between acute angles and the ratios of the sides of right angle triangles, and hence define sine, cosine and tangent. Sekarang ni ada 3 perkataan yang awak baru jumpa, iaitu sine, cosine and tangent. Okay. Alright. Dan awak dah go through tadi brainstorming 1. Okay, di mana tadi cikgu dah tunjuk dalam YouTube tu dah ada. Sekejap Okay, dalam YouTube tu dia ada yang ni, brainstorming 1 ni. Okay. Awak kena faham apa yang sebenarnya nak disampaikan dalam brainstorming 1 ni. Actually, dia asalnya ada satu sahaja triangle. Okay, yang besar tu, PRQ. Okay. Di mana this angle, okay, acute angle, yang ni 90 degree and this one also an acute angle. Okay, tapi in this brainstorming 1 dia cuma refer kepada angle P sahaja. Okay, dia cuma dia refer pada angle P. So kalau angle P, cikgu padam dulu. Okay, this one RQ. Angle P tu kalau awak perasan bila kita dah pecah-pecahkan, okay, kita draw the vertical line, kita draw vertical line, okay. Angle P tu angle yang sama, is it? Betul tak? Ada tak berubah pada size angle tu? Angle size of angle P berubah tak bila kita, okay, let's say cikgu ambil this triangle, yang triangle yang pertama ni. Angle dia berubah ke? Guys, angle P tu berubah tak? Dia jadi besar ke? Dia jadi kecil ke? Ada tak? Tak ada cikgu. Tak ada. Okay, cuma measurement. Okay, terima kasih Afiro. Afiro okey ke? Sebab cikgu tengok asyik macam keluar masuk internet tak okey Okay, baik. Cikgu cakap balik. Okay. Oh, okay. Okay, Chrome gelong. Okay, baik. Okay. So, based on this triangle, angle dia tak berubah. Yang berubah cuma measurement of side. Measurement of side yang berubah tu dia proportion. Macam kita dah belajar scale drawing kan. Awak bayangkan lah. Sekarang ni awak bayangkan triangle ni awak besarkan, kemudian awak kecilkan. Awak besarkan, awak kecilkan. Macam tu lah. Okay, angle tu tak berubah. Okay, konsep dia ada kaitan dengan scale drawing tu. Okay, cuma di sini kita nak tengok about the relationship between the side dengan acute angle tu. Okay, di mana dalam brainstorming 1, awak dah tengok, kalau awak refer pada R2, Q2, then awak cari berapa unit this one. Okay, then yang ni berapa unit dah? Sepatutnya berapa tadi? Kalau kira kat sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 units. And then PR2. PR2. Yang ni nak tahu ni kena guna Pythagoras theorem. Nak tahu nak guna Pythagoras theorem, kena tahu this side. This side akan awak kira berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, yang ni 6, 8. Kalau siapa hafal the trigonometry, apa nama dia dah? Lupa dah. Pythagoras theorem tu. Okay, Pythagoras theorem. Okay, dia ada tiga panggil apa dia? Cikgu lupa dah nama dia. Yang 3 sekawan tu lah kan. Okay, kalau 3, 4, 5, 6, 8, 10. And then 9, berapa pasangan dia? Awak kena tahu yang tu. Okay, so this one kalau 6, 8, 10. Okay, kalau tak tahu memang kena kira lah, guna formula. Alright, this one awak akan dapat 6/10. Then kalau simplify dapat 3/5. Sama juga yang lain-lain, semua akan dapat this one 3/5, 3/5, 3/5. Macam tu juga untuk this one. Bila awak simplify, awak akan dapat the same value. Okay, yang cikgu dah explain dalam YouTube tu. Okay, this one pun dapat same value. 3/4, 3/4, 3/4. So,
Okay, from brainstorming 1. Okay, from brainstorming 1. It is found that given a fixed acute angle. Kan tadi cikgu dah explain kata angle dia tak berubah. Okay, yang berubah cuma measurement dia. Alright. A fixed acute angle in right angle triangle of different size, the ratio of length of the opposite side to the hypotenuse is a what? Jawapan dia apa? Jawapan dia ketiga-tiga ni jawapan yang sama. Apa dia? Constant. Yes, very good. Okay, very good. Siapa jawab tadi? Afika Tivashini tadi. Constant. Okay, tiga-tiga ni jawapan dia constant. Maksud constant, awak dapat jawapan yang, awak dapat value yang sama. Okay, yang tetap kat sini. 3/5, 3/5, 3/5. 4/5, 4/5, 4/5. And 3/4 sama, yang lain-lain pun 3/4. Itu maksud dia constant. Okay, alright. Next, kita tengok, ni ejaan salah, constant. So, what is the relationship? Cikgu nak tengok pada answer. Simonish. What is the, mana dia? Silap dah. Okay, what is the relationship of the ratios? Okay. Okay, kalau Simonish jawab known as sine, cosine and tangent. Ini sebenarnya kurang tepat. Okay, kita nak secara general. What is the relationship of the ratios? Ada siapa-siapa yang rasa dia ada jawapan yang lain? Girtini bagi macam mana? Okay, guys, betul kan ni jawapan Girtini? Trigonometric ratios? Is it the ratio or the relationship of the ratio known as trigonometric ratios? Awak jawab apa yang lain-lain? Awak jawab sama macam Simonish ataupun awak jawab sama macam ni siapa punya tadi? Cikgu lupa dah. Siapa punya ni? Girtini. Cikgu cakap seorang-seorang dah ni. Hai guys. Sama Boleh dengar macam cikgu dah saya, ni? cikgu. Jawab macam gitu ni cikgu. Jawab macam gitu. Sama macam saya, sama macam Girtini. Okay, baik. Yang tepatnya, sekarang ni kita secara general je, dia nak tanya what is the relationship of the ratios. The relationship of the ratio is known as trigonometric ratios. Trigonometric ratios. Okay. Bila kalau cikgu tanya what are the trigonometric ratios? Okay, barulah awak jawab sine, cosine and tangent. Okay, boleh? Guys? Okay, ini jawapannya trigonometric ratios. Okay, so how to find sine? Okay, sine, cosine, tangent is the trigonometric ratios. Okay, how to find sine? Okay, sine, betul ke ni siapa ni? Simon, Girtini yang ni? Cikgu, saya Girtini punya ke terlupa ni? nak letak baris tu. Okay, ni memang selalu berlaku. Bukan Girtini seorang saja yang selalu buat silap macam ni. Biasanya memang macam ni. Kalau cikgu marking paper kan, kalau yang ada fraction tu, pelajar selalu tertinggal, ada over tu. Okay, how to find sine? Opposite side over hypotenuse. How to find cosine? Cosine is adjacent side over hypotenuse. And opposite for the tangent, opposite side over adjacent side. Okay, itu untuk dapatkan sine, cosine and tangent. Dan cikgu dah bagi formulanya macam mana cara nak ingat. Boleh siapa-siapa bagi tahu? Macam mana nak ingat? Sine macam mana, cosine macam mana, tangent macam mana? Soh kah tua. This one. Okay, soh kah tua. Okay, awak kena ingat this one. Soh kah tua. Soh untuk sine. Sine is opposite over hypotenuse. Bukan darab. Okay, opposite. OH tu untuk over. O kena bahagi dengan H. Okay, untuk cosine, adjacent over hypotenuse. Tangent, opposite over adjacent. Okay, ingat soh kah tua ni. Alright, next kita tengok self-practice. Practice 5.1b. Okay, practice 5.1b sudden. Mana practice 5.1b sudden? Okay. Okay, kita tengok. Sama-sama kita tengok untuk jawapan sudden.
Okay, adakah sama macam jawapan awak? Alright. So, complete the table based on the right angle triangles below. Triangle ABC. So, awak kena refer to triangle ABC. Sin X. X ada di sini. Okay. Sin, setiap kali kalau awak nak buat latihan yang berkaitan dengan trigonometrik ni, tuliskan formula dia. So, kah tua supaya awak tak cari-cari macam mana nak dapat sin, macam mana nak dapat cosine, macam mana nak dapatkan tangent. Sentiasa tulis. Bila sentiasa tulis, nanti awak akan ingat. Okay. So, sin is opposite over hypotenuse. Opposite-nya ialah CB. Adjacent, hypotenuse is AB. So, CB over AB. Alright. And then untuk dapatkan cos X. Cos X is adjacent over hypotenuse. Okay. Okay. AC over AB. Tangent opposite over adjacent. Okay. Tangent is opposite CB over AC. Okay. And then cari pula untuk sin Y. Sin Y kena refer pada angle Y. Okay, sin is adjacent. Betul kan ni? Sin Y. Sin Y. Betul kan ni? AC. Sin apa? Sin. Cikgu. Sekejap Sin Y. Sin Y. Sin opposite over hypotenuse. AB tu betul. Betul lah. AC over AB. Okay. Cos Y adjacent CB over hypotenuse. Hypotenuse. Macam salah je ni. AB. AC. Betul tak ni jawapan siapa punya ni Jawapan siapa ni Sudden punya cikgu. Sudden. Cos Y. Cikgu ambil colour lain. Yang ni Y. Cos is adjacent. Adjacent dia CB. Okay. Hypotenuse. Hypotenuse apa? AB. Okay. Yang ni sepatutnya CB over AB. Okay, Sudden. Salah kat sini Sudden. It's okay. Tak apa. Okay. Lain kali tahu yang ni Kena sebab tu cikgu kata list out this one. Okay. So kah tua tu. Okay. CB over AB. Tangent Y. Tangent is opposite. Opposite is AC. Adjacent CB. Okay. Yang ni betul kan? Ni betul. Alright. Okay. Ini Sudden punya. Okay, John. Okay. John. Okay, kita tengok. Tak ada diagram. Tak ada diagram susah nak discuss. Cikgu tengok Ainul Ainul. The last question. Triangle. Awak boleh nampak ke kelabu sikit yang Ainul punya ni? Okay. PQR. Angle PQR. Bukan yang ni cikgu. Bukan yang ni. Yang mana Ainul tak attach Ada, sorry. Okay. Okay, baik. Terima kasih respon dengan cikgu. Okay. PQR. Okay, nak cari sin X. So, sin is, okay, tulis mula. So, kah tua. Okay, so kah tua. Okay. Sin opposite PR over hypotenuse RQ. Okay, betul. Alright. And then cos X adjacent PQ over QR. Okay, good. Alright. And then tangent. Tangent opposite RP ataupun PR over PQ. Okay, very good. This one. And then sin Y. Sin Y opposite PQ over QR. And then cos Y adjacent PR over QR. Tangent Y opposite over adjacent. Okay, very good.
Okey, tahniah. Siapa yang dapat jawab dengan betul semua, tahniah. Okey, yang tadi mungkin Sudden silap tengok. Okey, bila diagram, diagram dia tak semestinya dia bagi dalam bentuk yang betul lah. Dia tak mestinya dia bagi dalam bentuk yang betul. Dia mungkin bagi dalam bentuk yang mengelirukan awak. Okey, dia bagi terbalik-terbalik macam ni. Okey, so awak kena tahu, nak identify, mula-mula sekali awak kena tahu yang mana hypotenuse. Awak tengok saja ada 90 degree, hypotenuse dia mesti yang bertentangan tu. So this one hypotenuse. Tulis siap-siap. Yang hypotenuse tulis siap-siap. Okay, macam tu juga untuk this one. Tengok 90 degree, this one is hypotenuse. Okay. So okay ke guys untuk hari ni? Okay. Boleh faham Boleh faham cikgu. Okay, baik. Cikgu nak Afirul, boleh bercakap ke Afirul? Afirul boleh cakap tak? Ada masalah tak dengan mic? Kadang-kadang ada yang cikgu tanya, jap. Abang, nanti nampak abang. Tutup. Okay. Alright. Wi-Fi ada putus-putus. Okay, tak apa. Alright, so boleh siapa-siapa sebut ataupun awak tulis dekat bahagian chat. Cikgu tanya, awak tulis kat bahagian chat lah. Alright. Macam mana nak dapatkan sign? Okay, tulis macam mana nak dapatkan sign. Tulis di ruangan chat, macam mana nak dapatkan sign. Okay, Rohinish dah tulis. Opposite over hypotenuse, GN, O over H. Okay, lagi yang lain-lain, opposite hypotenuse. Okay, alright. Okay, very good. Okay. Alright, next question. How to find tangent? How to find tangent? O over A, O over A. Yang lain-lain pun dah tengok pakai ringkas dia tulis O over A. Okay, alright. Opposite over adjacent. Alright. So, what is the formula ataupun cara nak ingat all the trigonometric ratios? Okay, how to memorize? Okay, yeah, sokah tua. Yeah. Okay, so tua. Alright, very good. Okay, so that's all kelas. Maksudnya awak boleh faham apa yang kita belajar hari ini. Awak dah bagi cikgu objektifnya tercapai. Okay, objektifnya tercapai. Okay, sebelum awak keluar, awak leave, minta maaf terlebih masa. Sepatutnya awak sampai 10.40. Sekarang waktu rehat ke? Sekejap sekejap cikgu nak delete dulu bahagian section. Okay. Alamak, silap. Sekejap cikgu nak hantar dekat awak kehadiran hari ni, untuk kehadiran. Sekejap cikgu nak kena delete dulu untuk section assignment tu. Okay, submit. Alright. Baik, mana dia? Okay, so ini dia link untuk kehadiran hari ni. Awak boleh isi. Okay, awak selesai isi, awak boleh leave dah. Okay, so see you. Hari ni tak ada latihan, latihan dalam textbook tak perlu buat. Cuma cikgu nak ingatkan, untuk skill drawing, siapa yang masih ada masalah, cuba buat latihan. Awak dah boleh complete kan modul tuntas A+. Okay, kalau nanti bila kita ada masa, kita akan discuss juga. Okay, sekarang ni kita cuba habiskan dulu apa yang kita perlu belajar. Okay, so see you guys on this Wednesday. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Ya.